أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا معه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim. Maksudnya, sesungguhnya ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu, padahal mereka tidak akan menyesatkan malaikat dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyadari akibat yang buruk itu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, engkarkan ayat-ayat keterangan Allah, padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi, dan kufurlah engkaulah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk yang benar ialah petunjuk Allah. Mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu, atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Setelah dibaca dalam ayat-ayat yang lalu, betapa golongan ahli kitab ni, yakni Yahudi dan Kristian, mengetahui akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, dan disebut oleh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasulnya minta janji daripada mengikut masing-masing. Zahir Nabi akhir zaman beriman, tolong Nabi akhir zaman ni, berjuang bersama dengannya. Bukan ada kalangan mereka yang berkumpul di Madinah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, kerana dapati di Madinah ada tanda tapak hijrah Nabi akhir zaman. Bahkan mereka tahu sifat sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi, bersama dengan Nabi. Mereka tahu malangnya mereka tak masuk Islam. Bukan saja tak masuk Islam, menyesatkan orang Islam. Waddat ta'ifatum min ahli kitab law yudillunakum. Segolongan dari ahli kitab, Yahudi dan Kristian ni, suka dan bercita-cita kiranya mereka dapat menyesatkan kamu orang Islam. Kalau bila orang Islam masuk agama dia, ataupun tinggal ajaran Islam, keluar daripada Islam, masuk agama lain, tak apa, jangan teka dengan Islam. Begitu sekali hasad dan dengki mereka terhadap Islam ni, nak menyesatkan orang Islam. Wa ma yudhilluna illa anfusakum wa ma yudhilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Dia sesat diri dia sendiri. Dia nak sesatkan orang Islam, dia sesat. Dia tahu kebenaran, dia seleweng ke orang lain, dia jadi sesat. Wa ma yash'urun, dan mereka tak sedar, tak terasa.
Tak terasa mereka jadi sesat dengan sebab perbuatan mereka yang jahat dan menyesatkan itu. Allah Ta'ala mendedahkan bagaimana penipuan mereka terhadap Islam dan orang-orang Islam. Mereka tak sedar bahawa mereka tipu diri mereka sendiri. Mereka mengetahui kebenaran, tak ikut kebenaran. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, engkarkan ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Di antara ayat-ayat itu ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Allazina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Ini ternyata terdapat padri-padri yang masuk Islam. Di antara Abdullah bin Salam radhiyallahu an yang melihat tanda-tanda Nabi ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang berhujah dengan Nabi. Tanya beberapa soalan. Soalan-soalan ni tak boleh jawab mereka seorang Nabi. Bila Nabi jawab, setelah puas hati, Abdullah bin Salam masuk Islam. Termasuklah dalam ayat syahid Allah yang kita baca dulu. Padri Kristian daripada Syam datang. Tanya Nabi apakah saksi yang paling besar. Nabi baca ayat syahid Allah. Padri ni masuk Islam. Bahkan di zaman ni pun ada padri-padri yang masuk Islam. Padri-padri yang mengkaji Quran, mengkaji Bible, mengkaji Taurat, masuk Islam. Kalangan Yahudi pun ada masuk Islam, seperti Muhammad bin Asad, penulis yang terkenal. Itu Yahudi itu. Maryam Jamilah, semua dah meninggal dunia. Ini Yahudi masuk Islam kerana kaji. Dan termasuk kalangan missionary, ditugaskan mengkaji agama untuk lawan Islam, masuk Islam, menandakan keterangan Nabi akhir zaman ada dalam kitab-kitab mereka. Mengapa kamu kufur engkar ayat-ayat keterangan? Bukan di sana nyata hukum-hukumnya daging babi haram, mereka halalkan daging babi kerana ikut selera pengikut mereka. Ini sesatan. Mereka pindah ayat Allah, tahu benar tapi tak ikut. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah? Dan kamu pun menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Mengapa kamu campur aduk benar dan salah? Mengetahui Islam ini benar, mencampur dengan yang salah, ikut yang salah, ikut kesesatan, ikut yang tak betul. Ini merosakkan diri kamu sendiri. Allah Ta'ala dedahkan. Mereka nak kelirukan orang Islam, sebenarnya mereka buat-buat, melakukan satu kesalahan untuk menipu orang. Mereka tahu kebenaran, sebab itu mereka disebut al-maghdubi alaihim, golongan dimurka oleh Allah. Kita baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jalan orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitu nabi-nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Bukan jalan yang dimurkai ke atas mereka. Mereka ialah golongan ahli kitab ini. Golongan yang mereka tahu kebenaran Islam tetapi tak ikut Islam. Menyesatkan orang Islam. Berusaha untuk menjauhkan orang Islam dari agama Islam. Maka mereka sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melangkah langkah yang sangat jahat. Di antara langkah mereka ialah yang disebut oleh Allah, dia dedah Allah Taala. Wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum
Qul innal huda hudallah ay yu'tahadu mithla ma utikum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Berkatalah satu golongan ahli kitab, orang Yahudi zaman Nabi dulu, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan buat orang-orang yang beriman itu pada setelah pagi, dan kupu engkaulah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Semaya subuh dengan Nabi, pagi semaya subuh dengan Nabi, tujuannya supaya orang yang lemah iman ni tengok mereka ni masuk Islam. Oh betul lah Nabi ni, betul sungguh. Petang tak percaya ke Nabi, Muhammad ni pelabur. Tujuannya untuk menggoda supaya mereka lemah iman ni tengok dia ni ahli kitab ni, orang yang tahu sungguh ni. Bila dia ikut semaya subuh tu, dia nampak Nabi ni betul. Bila dia keluar tu, menandakan Nabi tak betul lah tu. Dia ni ahli kitab, orang alim, orang tahu. Ini bahayanya orang yang tahu mempengaruhi orang yang tak tahu. Al-maghdubi alaihim. Mereka sanggup melakukan kerja menipu sahabat begitu sekali. Pura-pura semayang dengan Nabi waktu subuh, konon dia masuk Islam. Waktu petang, beritahu dia tak masuk Islam. Dia tahu Nabi ni tak betul. Dia tahu. Tujuannya mempengaruhi mereka yang lemah iman. Sebab itu sekali godaan yang dilakukan terhadap orang Islam. Kita sambung minggu depan pula. Wallahu a'lam.